A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Ayat 140. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 138. Ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yazkuruna ismallahi 'alayha iftira'an 'alayhi sayajzihim bima kanu yaftarun. Maksudnya, yang mereka berkata ini adalah binatang ternak dan tanaman yang haram dimakan kecuali kepada siapa yang kami izinkan mengikut sangkaan mereka. Dan binatang ternak ini haram ditunggangi. Dan binatang ternak ini tidak boleh disebut nama Allah ketika menungganginya. Itu adalah sebagai pendustaan mereka kepada Allah. Dan Allah akan membalas apa yang mereka dustakan. Pengajarannya, sesiapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, dia telah mensyirikkan Allah dan berdusta kepada Allah. Yang kedua, tidak ada satu dosa pun apatah lagi sengaja berdusta atas nama Allah, melainkan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal di akhirat. Yang ketiga, semua jenis makanan, sama ada daripada haiwan atau tumbuhan, adalah halal dimakan. Melainkan
yang ada dalil mengatakan haram. Okay, ayat 139. Faqalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun li zukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Maksudnya, dan mereka telah berkata, apa yang dalam perut binatang-binatang ternak ini adalah khusus untuk lelaki di kalangan kami dan haram ke atas wanita. Sekiranya binatang ternak ini melahirkan anak yang kemudian mati, maka ia adalah halal untuk lelaki dan wanita. Allah akan membalas di atas hukuman mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Bijak lagi Maha Mengetahui. Pengajarannya pertama, hak untuk menghalal dan mengharamkan sesuatu adalah hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Dan haram ke atas setiap manusia mengambil hak Allah dalam menghalal dan mengharamkan sesuatu. Yang kedua, hukuman Allah dan balasannya adalah adil. Kerana ia berdasarkan kebijaksanaan Allah dan ilmu Allah yang meliputi setiap sesuatu. Okey. Kita sambung ayat seterusnya. Ayat hari ini 140 kaitan dengan ayat lepas. Ayat yang lepas Allah beritahu tentang dua jenayah. Dua kesalahan besar yang dilakukan oleh orang musyrik Mekah. Apa dua kesalahan besar itu? Bunuh anak perempuan. Yang kedua, menghalalkan apa yang Allah halal dan menghalalkan apa yang Allah haram. Dari segi haiwan dan tanaman. Kan? Okey, jadi ayat hari ini Allah nak bagi kesimpulan di atas dua jenayah besar yang dilakukan oleh orang musyrikin. Apa hukum mereka itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sesungguhnya khasira. Khasira apa makna? Telah rugi. Telah rugi. Siapa ni? Orang-orang yang qatalu, mereka telah membunuh awladahum, anak-anak mereka.
Jadi satu, rugi. Bila sebut rugi ni apa makna dia? Bukan makna rugi yang biasa digunakan oleh kita. Kita kata dia tu rugi. Tapi belum tentu dia masuk neraka. Tapi kalau Allah yang berkata rugi, makna dia masuk neraka. Jadi rugi bunuh anak. Apa yang rugi? Yang bunuh anak ni apa kerugiannya? Dia tak dapat? Itu kat akhirat. Di dunia apa dia rugi? Rezeki. Rezeki apa? Anak tu adalah sebenar rezeki dia. Dengan anak dia boleh jadikan apa dia? Saham akhirat dia. Lepas tu Nabi kata bila seseorang tu meninggal, terputus amalannya. Kecuali 3 kan? Salah satunya anak yang soleh. Jadi kalau dia beriman dan dia tak bunuh anak, dia didik anak menjadi anak yang soleh. Kalau dia mati, anak dia masih hidup, anak tu boleh menyambung pahalanya. Okey. Safahan. Yang kedua, hukuman kedua, safahan adalah bodoh. Bodoh. Satu rugi. Yang kedua, kenapa bodoh? Sebab buat sesuatu yang merugikan diri sendiri. Beranak lepas tu bunuh. Kan? Buat rumah lepas tu bakar. Itu kerja bodoh. Dia kerja bodoh ni, kalau dia buat rumah, dia bakar. Orang nampak kebodohan tu. Kalau melahirkan anak, bunuh anak. Orang nampak. Tapi ada sejenis kebodohan yang orang tak perasan pun. Dan kadang-kadang kebodohan tu ada pada kita, tapi kita tak perasan. Apa kebodohan itu? Bila buat satu benda je, dia adalah bodoh. Allah sebut dalam surah apa ni? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Surah apa ni? Surah apa? Surah Baqarah kan? Kan ni permulaan juzuk yang kedua. Permulaan juzuk pertama apa dia? Kau puasa ke ni semua? Saya bukan tanya juzuk ke-12, juzuk kedua. Juzuk pertama. Apa dia permulaannya? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim kan? Permulaan juzuk kedua? Sayaqulu Sufa. Permulaan juzuk ketiga? Tilka Rusul. Permulaan juzuk keempat? Saya tak akan tanya dah. Kalau keempat dia tak ingat, yang kelima, dia tak ingat. Okey, tak apalah terjemah. Sayaqulu. Akan berkata, as-sufaha. Sufaha ni, orang-orang bodoh. Kalau seorang, safihun. Safihun, orang bodoh seorang. Kalau ramai, plural, sufaha. Kalau safahan, kebodohan. Safihun, bodoh. Sufaha, bodoh-bodoh. Okey. Jadi Allah kata, akan berkata orang-orang bodoh. Kenapa Allah gelarkan orang ni bodoh? Dan siapa mereka ni? Ini kisah bila Allah tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Maka ada orang membantah. Jadi Allah nak beritahu, sebelum mereka bantah, Allah dah beritahu dah.
akan berkata. Kerana masa tu Allah belum tukar lagi arah kiblat. Tapi Allah dah tahu dah. Bila tukar je kiblat, ada orang akan berkata. Tapi Allah tak kata orang, Allah kata orang bodoh. Sufahat tu orang-orang bodoh. Apa yang dia kata? Ma wallahum. Apa yang telah memalingkan mereka? Mereka ni orang beriman. Apa sebab? Apa yang memalingkan orang beriman? An qiblatihim. Daripada kiblat mereka, allati kanu alaiha, yang mereka selama ni duk sembah mengikut kiblat tersebut, iaitu Baitul Maqdis. Orang beriman di peringkat awal, Nabi dan sahabat di Mekah. Masa solat di Mekah, mereka menghadap kiblat mana? Apa dia? Baitul Maqdis. Walaupun Kaabah kat depan, tapi dia solat menghadap ke mana? Kan? Bila kiblat ditukar ke Kaabah? Oh, senang dia jawab. Bila tu orang ini. Tapi bila? Jadi sepanjang Nabi 13 tahun di Mekah, Nabi solat menghadap sepenuh ke Baitul Maqdis, ataupun ditukar ketika Nabi berada di Mekah. Kuat sikit, Di Madinah, tahun berapa? Mana 13 tahun Nabi solat di Mekah menghadap ke Baitul Maqdis, bukan Kaabah. Pergi Mekah masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sehinggalah sampai bulan yang ke-16. Ada riwayat mengatakan bulan ke-17. Mana setahun? Lebih kurang setahun 4 bulan. Ataupun setahun 5 bulan. Barulah turun ayat tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Okey. Bila tukar je, orang Yahudi akan berkata, apa sebab mereka tukar kiblat? Kenapa Yahudi tak suka? Sebab orang Yahudi ni, dia biasa, Yahudi ni adalah Bani Israel. Center dia, pusat dia di Baitul Maqdis. Para nabi mereka, semua kebanyakan berpusat di Baitul Maqdis. Kiblat mereka pun di situ. Sehingga mereka merasakan itu kiblat istimewa mereka. Bila Allah tukar, mereka rasa apa? Ini bukan agama kami. Maka sebab itu dia pertikaikan. Apa sebab orang Islam tu dah tukar kiblat? Patut mereka menghadap kiblat kami. Kan? Boleh faham? Jadi, kenapa Allah gelarkan orang Yahudi ini sufaha, bodoh? Sebab apa? Kuat sikit. Sebab? Tak guna akal. Yelah, bila dia tak guna akal, dia buat apa? Sehingga Allah kata dia bodoh. Apa dia? Dia buat hukuman sendiri. Apa hukuman sendiri? Bila Allah tukar kiblat, dia pertikaikan. Mana dia pertikaikan siapa? Itu hak siapa tu? Hak siapa nak menukar kiblat? Hak Allah. Bila sesiapa saja pertikaikan apa yang Allah buat, dan itu adalah hak Allah, itu adalah orang yang bodoh. Sebab tu lepas ni Allah kata apa? Walillahil masyriqu, milik Allah, timur dan barat. Semua milik Allah. Timur pun milik Allah, barat pun milik Allah. Baitul Maqdis pun milik Allah, Kaabah pun milik Allah. Ikut suka Allah lah nak arahkan kiblat ke mana. Tiba-tiba manusia yang hamba ni dicipta oleh Allah pertikaikan, memang bodoh. Faham tak? Jadi siapa yang pertikai hukum Allah, dia adalah orang yang bodoh. Ramai tak yang pertikai hukum Allah? Ramai. Tapi bila dia pertikaikan, boleh tak kita kata awak ni sufaha? Boleh ke tak? Boleh? Boleh. Boleh tak kita memperbodohkan orang? Tak, kita bagi tahu ayat ni. Jangan kita kata awak bodoh. Kita bagi tahu ayat ni. Allah mengatakan, siapa yang pertikai hukum Allah, dia adalah bodoh. Jangan kata kita kata. Biar dia rasa yang kata tu ialah Allah. Jadi ramai tak orang-orang bodoh kat dunia ni? Ramai tak? Semua yang tak ikut perintah Allah, bodoh lah.
Sebab Allah buat hukum yang terbaik untuk dia. Tapi dia tolak. Maknanya dia nak benda yang tak elok. Bodoh lah. Okey, jadi bila bunuh anak, Allah kata apa? Satu, rugi. Yang kedua, bodoh. Dan bila bodoh, bighairi ilmin. Tanpa ilmu. Allah nak beritahu kepentingan ilmu. Bila kamu buat sesuatu tanpa ilmu, maka kamu akan jadi orang yang bodoh. Dan Allah nak beritahu kebenaran mesti asasnya ialah ilmu. Kebenaran mesti ada sumbernya. Mesti ada hujahnya. Okey. Waharramu dan ini jenayah pertama bunuh anak. Yang kedua, waharramu dan mereka mengharamkan ma razaqahum, apa yang telah Allah beri tiga. Empat ada Allah sifatkan. Pertama, rugi. Yang kedua, bodoh. Yang ketiga, jahil. Tidak ada ilmu. Yang keempat, mereka mengharamkan apa yang Allah halal. Yang kelima, iftiraan sebagai apa? Sebagai pendustaan. Lima. Yang keenam, qad. Sesungguhnya dallu. Mereka sesat. Bila mereka sesat, yang ketujuh, wa kanu, ada ayat tertinggal kan? Ada perkataan tertinggal. Wama. Sebab sini sesat, sini dapat hidayah. Macam bercanggah aja. Dan tidak mereka muhtadin, mendapat hidayat. Okey. Jadi berapa ni Allah sifatkan orang musyrikin Mekah yang buat dua jenayah yang besar. Satu, bunuh anak. Yang kedua, mengharamkan yang halal. 7. Satu, rugi. Yang kedua, bodoh. Yang ketiga, jahil. Yang keempat, mereka reka hukum. Yang kelima, mereka pendustaan. Berdusta atas nama Allah. Yang keenam, sesat. Yang ketujuh, mereka tak akan dapat hidayah. Okey. Boleh ya? Dan kita pernah sebut sebelum ni kan, yang bunuh anak zaman jahilah caranya lain. Bunuh anak zaman sekarang berlaku juga. Tapi caranya berbeza. Seperti gugurkan anak. Okey. Ada satu lagi bentuk kerugian. Tapi bukan sebab dia bunuh anak. Bukan sebab dia mengharamkan yang haram. Bukan sebab dia iftira. Siapa orang yang rugi? Yang mungkin berlaku pada sesiapa sahaja. Satu, kan Allah sebut dalam surah yang antara surah yang terpendek. Bukan surah paling pendek. Antara surah yang terpendek. Surah apa? Wal asri.
demi masa. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia dalam kerugian. Allah bersumpah demi masa. Semua manusia rugi. Kecuali satu, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, cuba baca ayat tu. Dia Melayu tak ingat. Cuba baca ayat. Watawasau bil. Apa tu? Ha? Tak. Apa dia? Kebenaran tu apa? Tak. Allah kata watawasau bil haq. Apa makna tawasau? Saling berwasiat. Tawasau ni daripada wasiat. Allah tak guna perkataan apa ni? Watanasahu, saling menasihati. Tapi Allah guna perkataan wasiat, saling berwasiat. Dengan apa? Kebenaran. Kenapa Allah guna perkataan wasiat? Beza tak nasihat dengan wasiat? Beza. Apa beza dia? Kalau apa? Kalau nasihat. Kalau wasiat? Wasiat mati. Tapi Allah tak kata watawasau bil haq bila nak mati. Wasiat ni turun-temurun. Kalau nasihat, satu temurun je. Tengok, itu tadabbur tu. Kenapa Allah guna perkataan wasiat? Sebenarnya nasihat lah kan. Tapi Allah tak guna perkataan nasihat. Allah guna perkataan wasiat. Okey, macam ni. Kita cakap pada anak kita. Saya nasihatkan awak. Harta ni untuk awak. Dengan satu lagi ayat, saya wasiatkan harta ni untuk awak. Dan untuk kawan-kawan. Yang mana yang dia rasa wajib buat? Wasiat. Betul tak? Bila wasiat, wajib buat. Jadi Allah nak begitu, berpesan dengan kebenaran, hukumnya adalah wajib, bukan sunat. Tapi kalau sebut nasihat tu macam sunat je. Wasiat. Saya wasiatkan awak berhenti melakukan kemungkaran. Saya wasiatkan awak buat benda yang makruf. Okey. Dan mesti tawasau tu mana dua pihak. Dua pihak makna kita wasiat orang, orang pun wasiat kita. Jangan kita wasiat orang dan kita nak orang terima. Bila orang wasiat kita, kita tak boleh terima. Tak betul. Kan ada jenis manusia macam tu. Bila tegur orang, nasihat orang, nombor satu. Kau-kau dia bagi kan. Tapi bila orang bagi dia sikit je, mengamuk satu hari. Jadi bila benda yang paling susah bila nak cakap benda yang benar. Sebab itulah lepas tu Allah kata watawasau bis sabri. Kenapa kena sabar? Sebab nak sampai kebenaran banyak cabaran. Satu, kita nak sampai tu kena sabar. Lawan nafsu, sampaikan. Yang kedua, bila kita sampaikan, ramai orang tak suka. Kena sabar. Ramai orang maki kita, kena sabar. Jangan maki balik. Jadi sabar tak mungkin datang, melainkan setelah buat, sampaikan al-haq. Okey. Jadi buat 4 ni, baru tak rugi. Kalau dia buat 3 je, dia dah beriman. Dah beramal soleh. Dah berpesan dengan kebenaran. Tapi yang keempat tak ada, dia tak sabar. Untung ke rugi? Dia kena buat 4-4 ke ataupun salah satu daripada 4? 4-4. Kalau buat 1 ataupun 2 ataupun 3, masih rugi. Okey. Ini dia panggil dakwah lah ni. Watawasau bil haq ialah berdakwah. Okey. Ayat seterusnya. Wahwa dan dia iaitu Allah allazi yang ansha'a mencipta jannatin
kebun-kebun. Ini bukan syurga di akhirat. Ini kebun-kebun di dunia. Allah yang telah mencipta kebun-kebun. Ma'rusyatin. Ma'rusyat apa dia? Asal dia perkataan al-arsyu. Ma'rusyat daripada perkataan al-arsyu. Apa makna arash? Asyai' al-maskuf. Sesuatu yang berbumbung. Maka dia panggil arash. Kan mata Nabi Sulaiman, bila Raja Balki nak pergi ke Palestin, Nabi Sulaiman bawa apa? Tahta walaha arsyun azim. Balkis tu ada arash. Arash tu ialah tahta. Dan bila sebut tahta ada bumbung. Dia bawa mana? Daripada Yaman daripada Sabak ke Palestin. Dalam masa? Bukan sekelip mata. Salah tu. Sebelum mata berkelip. Beza tak sekelip mata dengan sebelum mata berkelip? Lagi laju lah. Dan siapa yang bawa tu? Jin. Siapa tak faham? Daripada mana maklumat ni? Yang bawa itulah jin. Bila saya tanya pelajar, mesti dia jawab jin. Padahal Allah sebut jelas, bukan jin. Siapa yang cakap jin? Ustaz? Ustaz TV berapa ni? Bukan jin. Apa dia? Langit, angin? Bukan. Cuba buka kisah. Surah An-Naml. Ayat 40 ke? Ada ke? Mana sekelip mata? Dia tulis sekelip mata terjemahan. Tak, salah. Allah kata, dia kata qabla, sebelum mata berkelip. Hmm. 42. 40. Diterjemahkan. Tapi kalau ikut bahasa Arab apa dia? 14 sebelum kan? Tahu tu. 14 sebelum mata berkelip. Kemudian cuba baca terjemahan. Siapa yang bawa sebenarnya? Cuba baca terjemahan. Mula-mula ayat 39. Siapa yang kata? Ifritun minal jin. Jin ifrit lah. Berkata, aku boleh bawa singgasana Balkis sebelum engkau bangun daripada tempat duduk. Dia kata pada Nabi Sulaiman. Okey? Lepas tu, ayat 40. Siapa pula yang berkata tu? Seorang lelaki yang tak ada jin. Yang ni lelaki. Allah tak sebut siapa, tapi Allah sebut sifat dia. Iaitu, itu nak begitu kelebihan berilmu. Kelebihan dia yang berilmu. Jadi lelaki yang berilmu dia kata apa? Aku akan bawa sebelum mata berkelip. Jin bawa sebelum Nabi Sulaiman
Bangun daripada tempat duduk. Yang mana lebih laju? Ha? Jadi, yang mana sepatut Nabi Sulaiman pilih yang mana? Yang kurang laju ke yang paling laju? Jadi, siapa yang bawa yang paling laju? Orang bukan jin. Bukan jin. Yang mengatakan jin tu dia dapat maklumat daripada jin. Ha? Cuma kata ahli tafsir, dia kata yang sebenar-benar bawanya jin pun bukan, orang pun bukan. Yang sebenar bawa ialah malaikat. Tapi dengan doa lelaki yang berilmu tu. Sebab antara manusia dengan malaikat yang mana paling kuat? Apa dalil? Sedap dia cakap kan? Ha? Apa dalil malaikat paling kuat dibanding dengan manusia dan jin? Ha? Saya nak tanya, makhluk Allah yang paling besar apa dia? Makhluk Allah yang paling besar. Arash. Lebih besar daripada? Apa? Makhluk yang kita nampak, makhluk Allah yang paling besar apa dia? Yang kita nampak lah. Langit. Betul kan? Arash tak nampak. Tapi arash tu lebih besar daripada langit. Dan arash tu di mana? Atas pada langit. Siapa yang pikul arash tu? Malaikat. Kan? Lebih besar daripada langit. Yang memikulnya adalah malaikat. Berapa lama malaikat pikul arash Allah? 24 jam. Menunjukkan malaikat adalah makhluk Allah yang paling kuat. Sebab tu yang bawa arash Balqis ialah malaikat. Tapi dengan kelebihan doa lelaki tersebut. Dia berdoa, wahai Tuhan, bawalah arash Balqis ke Palestin. Maka Allah makbulkan dan Allah arahkan malaikat bawa. Okey. Jadi di sini apa maksud dia? Allah yang menjadikan kebun-kebun yang berarash. Apa saya tak tahu bahasa Melayu. Dia panggil apa? Para ke? Ha? Allah nak beritahu kehebatan Allah. Ada pokok-pokok. Allah jadikan ada batang dia. Kan? Dia naik dengan batang. Ada pokok-pokok yang dia menjala atas tanah. Batang pun tak ada, naik pun tak. Seperti pokok apa? Demikian. Ada pokok, dia kita kena buat para, baru dia naik. Tak ada para, dia tak naik. Pokok apa? Ha? Kacang panjang. Apa lagi? Kacang botol kan? Apa-apa je lah. Ini kena ada para, baru dia naik. Buah anggur. Buah anggur ada para ke? Ha? Ada kan? Anggur. Jadi ini ma'rushat. Allah mencipta ada tanaman-tanaman yang ma'rushat, berpara. Kalau tak ada para, dia tak naik. Saya tak tahu dia terjemah apa tu. Menjala, betul itu. Dia menjala naik, tapi kena ada para. Menjala dan tidak menjala. Yang tidak menjala ni, dia naik dengan batang dia. Wannakh dan pokok kurma. Wazzar'a dan tanaman-tanaman. Dalam banyak-banyak pokok-pokok yang Allah sebut, nama pokok tu kurma. Pokok kurma. Kenapa Allah sebut khusus pokok kurma? Sebab kelebihan pokok kurma, kelebihan buah kurma dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain. Apa kelebihan kurma? Bila Allah sebut secara khusus, ada kelebihan. Apa kelebihan kurma? Banyak kita tengok dalam Quran, banyak Allah sebut wannakh. Cuba sebut kelebihannya. Makanan syurga.
Tak ada. Makanan syurga yang paling sedap apa dia? Durian. Durian tak main lah. Ha? Tertinggal lagi. Ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat. Kan? Ha. Patutlah dia terjemah menjala. Lepas tu tidak menjala. Saya kata mana ada tidak menjala. Rupa-rupa ayat tu tak ada. Ma'rusyat wa ghairu wa ghaira ma'rusyat. Kemudian wan-nakhla kan. Mana Allah begitu ada pokok-pokok yang jenis menjalar seperti itu. Dan wa ghaira ma'rusyat yang tidak menjalar. Pokok kurma, pokok kelapa, pokok durian. Wan-nakhla dan kurma. Kurma ni kelebihan dia. Pertama, dia selain pada buah-buahan, dia adalah makanan yang berzak dan boleh mengenyangkan. Kalau kita sebatas orang Arab kadang-kadang, dia makan kurma boleh kenyang, tak makan nasi, tak makan roti boleh kenyang. Bahkan kita pernah dengar hadis, umur Nabi tak berasap 3 bulan kan? Maka sahabat tanya, habis Rasulullah makan apa 3 bulan? Aisyah jawab, kurma dengan 3 bulan. Boleh kenyang. Kita pernah tak makan kurma 3 hari 3 malam? Tak. Tak pernah. Sebab bagi kita kurma adalah sunat, nasi adalah wajib. Satu, kelebihan kurma. Yang kedua, kurma ni buah-buahan yang boleh makan ketika basah dan kering. Basah pun boleh makan, kering pun boleh makan. Ketika basah namanya apa? Rutab. Basah kan? Ketika kering pun boleh makan. Yang ketiga, kurma ni buah-buahan yang sangat mudah dipetik dan dimakan. Pokok dia rendah, petik masuk mulut terus. Betul kan? Kalau durian boleh tak petik? Tak boleh. Kena tunggu gugur kan. Lepas tu bila nak makan boleh tak masuk mulut terus. Sama juga limau. Kena koyak dulu. Apple pun. Betul kan? Kemudian tumbuhan tanaman mukhtalifan yang berbeza. Ukuluhu. Ukuluhu apa dia? Rasanya. Tengok Allah nak beritahu apa ni? Tanaman, buah-buahan, ataupun sayur-sayuran, kehebatan Allah apa dia? Berbeza rasanya. Sedangkan Allah turun tu, tumbuhan tumbuh daripada apa? Air. Betul kan? Air sama tak? Kita siram durian dengan siram kurma. Air yang sama tak? Kemudian siram pula pokok lada. Air yang sama tak? Tapi bila keluar berbeza tak? Tanah sama tak? Tanah yang sama kita tanam durian, lada, teruk. Tanah yang sama, air yang sama. Tapi bila keluar, berbeza. Rasa dia, bentuknya, warnanya. Sebenarnya itu menunjukkan apa tu? Allah boleh tak nak jadikan semua buah-buahan satu rasa je? Apple tak ada, kurma tak ada, satu benda je, durian je. Boleh tak? Boleh je. Boleh tak? Boleh kan? Tapi kenapa Allah buat berbagai-bagai? Apa faedah? Satu, Allah nak bagi kita rasa nikmat tu. Kalau makan satu benda je, satu buah je, hari ni apple, besok apple, minggu depan apple, kan? Apa jadi? Jadi Allah nak kita rasa nikmat tu. Yang kedua, dan sebenarnya ini lagi besar nikmatnya. Tadi nikmat rasa. Tapi ada satu lagi nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat rasa.
Apa dia? Bila tak boleh jawab, mana tak perasalah nikmat yang lebih besar daripada makan. Sebab manusia bila dapat makan memang lupa segala-gala. Sebab tu ini surah apa ni? Al-An'am. Ayat berapa? 141. Cuba buka surah Al-An'am juga ayat 99. Dah terdebur kan? Kita lompat ayat ni. 99. Saya nak ambil yang hujung ayat. Ayat tu panjang. Hujung ayat tu. Bawah tu macam nak samakan. Wa jannatin min a'nabin. Kebun-kebun daripada a'nab, anggur, wa zaitun. Kan? Buah zaitun, wa ruman, buah delima. Mushtabihan yang sama dari segi apa? Kadang-kadang nak sama dari segi pokoknya, daunnya. Tapi wa ghayra mutasyabih. Tapi bila makan, lain. Lepas tu, Allah kata apa? Unzuru. Ni. Unzuru ila samrihi. Iza asmara wa yan'ih. Inna fi zalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Allah kata unzuru. Apa makna unzuru? Setelah Allah sebut tumbuh-tumbuhan, berbagai rasa, berbagai bentuk, warna, hujung ayat 99 Allah kata unzuru. Apa dia? Perhati ila samarihi, kepada buah tu. Yang berbeza bentuknya, rupanya, warnanya dan rasanya. Iza asmara, apabila dia telah berbuah. Wa yan'ih, dan apabila dia telah masak. Perhati. Guna akal, perhati. Masa makan tak guna akal kan? Betul? Masa makan guna apa? Guna nafsu lah kan? Nak makan apa yang paling sedap? Kenapa kena perhati? Sebab inna fi zalikum. Sesungguhnya pada tumbuh-tumbuhan yang berbagai rasa, berbentuk dan warna, pasti ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman sahaja. Jadi ayat ni Allah sebut sebelum ayat 141. Kalau ayat 141 Allah kata makan. Allah nak bagi tu ciptaan Allah melalui tumbuhan dan buah-buahan ada dua faedah yang besar. Faedah yang pertama ni. Supaya dengan ciptaan tumbuhan ni kamu berfikir dan kamu kenal Allah. Faedah yang kedua, supaya kamu dapat makan dan rasa nikmat. Yang mana dulu Allah sebut? Makan dulu ke fikir dulu? Tak tengok ayat yang Allah perintah supaya kita fikir ayat berapa? 99. Sebelum ayat ni, yang Allah suruh makan ayat selepas tu. Mana Allah suruh apa dulu? Kenapa Allah suruh fikir dulu baru makan? Kuat sikit. Tu tertib. Susunan ayat ada maksudnya. Apa dia? Dia Allah nak bagi tahu hidup ni ada nikmat ada dua. Satu nikmat hati. Yang kedua nikmat lidah ataupun fizikal, jasmani. Antara dua nikmat ni, yang mana nikmat yang paling membahagiakan manusia? Nikmat hati. Bila kita berfikir tentang ciptaan Allah, kita kenal Allah, kita cinta Allah, hati kita akan bahagia walaupun tak makan.
Dan bila kita beribadat, kita akan khusyuk walaupun berjam-jam. Walaupun perut lapar. Tapi nikmat makan, nikmat fizikal, nikmat lidah, sekejap je. Betul tak? Sekejap je. Sebab itulah kita makan banyak kan. Tapi bila solat, baca surah pendek je. Nabi makan sikit kan? Sikit je. Kadang-kadang puasa. 3 bulan tak puasa. Tapi bila Nabi solat, Nabi baca surah apa? Panjang. Kenapa? Nikmat hati. Nabi berfikir, Nabi kenal Allah. Itulah kebahagiaan yang sebenar, yang berpanjangan. Dan membawa ke syurga. Sebab tu ayat supaya berfikir datang dulu sebelum ayat tentang nikmat makan. Betul kan? Jadi kita makan dah tak tahu berapa kali ya. Berapa kali? Berapa kali bang? Saya rasa dalam kalangan kita yang paling sikit makan tu adik tu yang paling kecil tu. Yang paling banyak makan yang paling berumur lah. Kan? Yang tua. Kurang makan masa tua tapi dia yang paling dia paling mula awal makan kan. Tapi siapa di kalangan kita yang rasa nikmat beribadat? Susah kan? Lepas tu masa kita kelas kan? 1.5 jam. Lepas tu habis kelas ada makan. 1/2 jam je. Yang mana kita paling bahagia? Betul ni? Sekarang ke sejak dulu? Itulah kita kan. Sebab tu Nabi simple je. Makan ni tak ada masalah. Ada Nabi makan, tak ada Nabi puasa. Betul? Tak ada masalah. Bukan menjadi masalah besar makan bagi Nabi dan sahabat. Tapi kita kalau makan tu terlalu tak ada. Kenapa tak datang kelas Ustaz? Tak sempat nak makan. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian wazaitun, buah zaitun. Zaitun pun Allah sebut khusus sebab apa? Dia adalah antara sumber makanan orang Arab dan juga sumber ekonomi. Zaitun ni banyak di mana? Di Syam, di Palestin. Kemudian waruman dan delima. Biasa dalam Quran diturunkan untuk difahami. Maka sebab tu apa saja diturun kepada Quran diturun pertama kepada orang Arab Mekah kan. Maka sebab itulah tidak ada satu pun perkataan yang orang Arab bila dengar dia tak faham. Sebab Quran diturunkan untuk difahami. Maka sebab itu Allah tak sebut langsung buah-buah yang tak ada kat Mekah. Wa zaitun, wa durian, kan? Wa manggis. Kalau turun wa durian orang Arab bela. Apa ni? Mana tujuan Quran diturunkan supaya faham. Tapi orang Melayu tak faham-faham. Walaupun tak ada durian. Mutasyabihan. Apa dia? Sama. Tengok. Sama ghayra mutasyabih. Sama tidak sama. Subhanallah. Apa maksud? Sama tak sama? Dia pokok zaitun dengan pokok rumman, pokok dia dengan daun dia hampir nak sama. Mutasyabih. Tapi rasa dia ghayra mutasyabih. Kehebatan Allah. Ada buah-buah yang di Malaysia lah. Yang rupa dia nak samakan. Pokok pun nak sama. Tapi bila makan, berbeza rasanya. Apa dia? Ada satu rambutan dengan pulasan kan? Betul kan? Tapi rasa ada tak beza? Ada beza. Ada beza. Walaupun rupanya nak samakan. Kemudian Allah kata, kulu. Makanlah. Min samarihi dari buahnya. Iza asmara. Apabila ia telah berbuah. Tengok ayat ni Allah kata kulu.
Makan. Setelah sebut tanaman, buah-buahan berbagai-bagai, hujung ayat Allah kata makan. Capai ayat 99, Allah sebut berbagai-bagai buah. Hujung Allah kata apa? 99. Unzuru. Yang tu unzuru. 99. Yang ni kulu. Jadi bila unzuru hasilnya apa? Sa'adah qalbiyah. Bahagia dalam hati. Tapi kalau makan, sa'adah jismiyah. Bahagia dari segi jisim sahaja. Dan sekejap. Itu bahaya bila orang dia suka makan. Bila suka makan, dia akan jadi macam Bani Israel. Bani Israel Allah bagi apa? Makanan istimewa dia. Mana ada salwa, tak payah bekerja, tak payah bercucuk tanam kan? Keluar pagi, turun. Akhirnya apa jadi? Apa jadi? Dia minta apa? Kenapa dia minta lain? Yang dia minta pula bukan lebih baik daripada mana ada salwa. Lagi teruk. Dia minta apa? Bawang, sayur, kan? Dan kena tanam. Kena usaha, kena tunggu. Kenapa? Fikir tak? Daripada makanan istimewa, tak payah buat kerja, tiba-tiba dia minta yang rendah kedudukan dan kena usaha. Fikir tak? Kenapa? Apa dia? Yalah kenapa? Kenapa bodoh? Apa dia? Apa sebab? Apa sebab? Daripada makanan yang istimewa, tak payah bekerja, dia minta yang lebih teruk. Sebab dia tak nak berfikir. Memang Bani Israel tak berfikir pun. Subhanallah. Tengok, ulama mengatakan, bila manusia menjadikan matlamat hidupnya adalah makan, dia cepat puas walaupun makanan istimewa. Matlamat dia nak makan. Bila nak makan, walaupun sedap, dia akan cepat, dia akan rasa puas. Faham tak? Contohlah. Kita suka tom yum. Tapi berapa lama kita boleh bertahan? Berapa hari kita boleh makan tom yum? Pagi tom yum, tengah hari tom yum, malam boleh? Tak boleh dah. Betul tak? Sebab besok kita kata tak boleh dah. Tak boleh, Ustaz, boring. Bila matlamat kita ialah makan. Tapi kalau matlamat kita untuk beribadat pada Allah, untuk cari redha Allah, makan apa yang sama kita tak kisah. Sebab itulah Nabi 3 bulan makan apa? Nabi tak kisah. Nabi tak merungut. Sebab apa? Matlamat Nabi nak sihat, nak beribadat. Bukan nak sedap. Boleh bertahan dah. Boleh faham tak? Sebab tu kita kalau makan, cepat boring. Tapi kalau beribadat, kalau makan yang sama, cepat boring. Kalau beribadat, baca surah yang sama je 10 tahun. Boring tak? 3 kur daripada mula balik sampai 3 kali balik. Boring ke tak? Tak boring kan? Betul. Sebab apa? Matlamat kita bukan khusyuk ibadat tapi nak sudah. Antara surah Baqarah dengan 3 kur. Mana cepat sudah? Tengok cara kita berfikir menentukan hasil yang kita dapat. Okey. Cuba, okey. Tengok Allah kata, kat dunia Allah jadikan buah-buahan berbagai-bagai bentuk, rasa, warna. Okey? Tapi rasa berbeza kan? Di surga pula, Allah jadikan apa? Berbeza. Bentuk sama. Rupa sama. Warna sama. Rasa berbeza. Faham tak?
Kat dunia Allah jadikan rupa tumbuhan, buah-buahan berbeza, warna berbeza, bentuk berbeza, rasa pun berbezalah. Tapi di syurga, bentuk sama, warna sama, rupa sama, rasa berbeza. Cuba buka surah Al-Baqarah, ayat 25. Allah kata apa? Wabashshiri allazina amanu anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi muntasyabihan. Kemudian walahum fiha azwajun mutahharatun walahum fiha khalidun wahum fiha khalidun. Okey, cuba terjemah. Wabashiri, dan berilah berita gembira. Berita gembira bukan untuk semua orang. Dan berita gembira ni daripada siapa? Allah. Hanya untuk orang tertentu sahaja, iaitu allazina amanu. Pertama, orang yang beriman. Yang kedua, tanda dia beriman, dia beramal soleh. Jadi siapa yang ada dua ni layak untuk mendapat berita gembira daripada Allah. Apa berita gembira? Anna lahum jannatin. Sesungguhnya milik mereka syurga. Yang ni jannatin tapi kat dunia. Ini jannatin tapi di syurga sangat berbeza. Dan syurga-syurga di akhirat tajri min tahtiha. Lepas dapat kebun, taman di syurga, Allah bagi pula nikmat di bawah istana dia mengalir 4 jenis sungai. Sungai apa? Madu, susu, arak, air apa? Mineral water. Air yang diproses, yang tidak keruh. Dia tak sama dengan air ni diproseskan. Tapi kalau letak biar macam tu 1 minggu dia akan keruh. Tapi air di syurga 1000 tahun, 1 juta tahun pun tak akan berubah. Okey, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu. Istana, sungai, kemudian setiap kali mereka diberi rezeki daripadanya, rezeki apa dah? Min samarati, daripada buah-buahan. Allah tak pernah sebut nikmat dalam syurga nasi. Jadi kalau nak makan nasi, makan puas-puas kat dunia. Sebab di akhirat tidak ada nasi. Kenapa dalam syurga Allah tak pernah sebut pasal nasi? Banyak Allah sebut buah. Kan? Kenapa? Apa dah? Tak dengar. Telinga saya hari ni ada masalah. Masuk air, kurang dengar. Kenapa nasi tak sedap? Kalau tak sedap, kenapa makan? Dia sebenarnya nasi tak sedap. Buktinya apa dia? Dia sedap tu sebab lauk. Betul tak? Siapa pernah makan nasi saja? Pagi nasi saja, tengah hari nak
Tak ada kan? Yang menyedapkan lauk. Tapi nasi kena makan sebab nasi itu mengenyangkan. Tapi kalau nasi tak ada lauk, kita tak akan makan dan menyebabkan kita lapar dan boleh mati. Sebab nasi makanan mengenyangkan, bukan menyedapkan. Okey, dalam surga kita lapar tak? Dalam surga lapar ke tak? Mana tahu? Pernah masuk? Sedap je cakap. Lapar ke tak dalam surga? Tak. Ada dah. Dia bila lapar ni satu nikmat ke satu penyiksaan? Apa saja yang menyusahkan, menyiksakan kita tak ada dalam surga. Lapar tak ada. Kenyang? Ada tak kenyang dalam surga? Kita tanya soalan. Kenyang ni benar menyiksakan ataupun menikmat? Ha? Dia boleh jadi nikmat, boleh jadi? Sebab tu kadang-kadang dah kenyang sangat, tak boleh nak bangun. Kadang-kadang dah kenyang sangat, pergi tandas. Betul tak? Pun tak ada dalam surga. Lapar tak ada, kenyang pun tak ada. Habis kalau tak lapar, kalau tak kenyang, makan buat apa? Makan untuk sedap. Sebab tu bila makan untuk sedap, nasi tak ada. Nasi untuk mengenyangkan. Yang ada ialah yang menyedapkan. Apa dia? Buah-buahan. Betul kan? Sebab tu buah-buahan ni makanan orang kaya ke makanan orang miskin? Orang kaya sebab orang miskin tak mampu beli kan? Di 24. RM50 sekilo. Kan? Jadi orang kampung, bila dia lepas makan nasi, dia tak ada makan buah. Dia hanya tampar gambar buah je ada di rumah dia. Orang kaya lepas makan nasi, macam-macam buah. Apple-nya, anggurnya. Okey, buah. Ha? Kemudian Allah kata, setiap kali diberi rezeki daripada buah, sebagai rezeki pada mereka. Mereka tak payah bekerja, tak payah bercucuk tanam. Berfikir je, terlintas je, datang buah. Bila dapat rezeki, apa mereka kata? Qalu, mereka berkata, hazal lazi ni. Bila diberi buah pada mereka, ahli syurga berkata, hazal lazi ini yang ruzikna, yang kami diberi rezeki min qablu, sebelum ni wa utu bihi mutasyabiha. Mereka diberi yang mutasyabih. Sama apa? Rupanya, bentuknya, warna sama. Sebab tu dia kata, bila diberi, dia kata, kami dah makan tadi. Sebab apa? Rupanya sama. Warna sama. Tapi bila makan, okey. Soalan, kenapa kat dunia Allah buat bentuk berbeza, rupa berbeza, warna berbeza? Rasa lain lah. Tapi di syurga, rupa sama, bentuk sama, warna sama. Rasa berbeza. Apa dia? Allah jadikan rupa kat buah-buahan di dunia berbeza kan? Walaupun daripada air yang sama, tanah yang sama. Apa tujuan tadi? Supaya manusia berfikir dan supaya manusia kenal Allah. Betul? Tapi bila dah masuk syurga, perlu lagi tak berfikir dan kenal Allah? Tak perlu dah. Hanya perlu satu je. Apa dia? Rasa nikmat makan. Macam mana Allah nak jadikan ahli syurga sentiasa nak makan? Sentiasa nak makan. Macam mana? Tak. Allah bagi buah. Contoh. Rupa dia apple. Bila dia makan, rasa apple. Lepas tu bila diberi sekali lagi, rupa dia apple. Tapi bila makan, rasa rambutan. Kali ketiga, rupa apple, rasa durian. Musangking. Kali keempat, dia nak makan lagi ke ataupun stop? Sebab apa? Dia nak tahu yang keempat rasa apa dah. Lepas yang keempat, dia nak makan lagi tak rasa kelima. Sebab apa? Rupa sama, tapi rasa tadi berbeza. Aku nak rasa pula. Rasa apa pula? Akhirnya dia tak akan berhenti makan. Sebab tidak ada kenyang. Faham tak? Oh. Yang ni Allah nak bagi ni. Tapi dia berebut juga musangking. Ha? Kita kalau makan durian kan, lepas makan sebiji,
Kita nak makan lagi tak kali biji yang kedua? Mungkin boleh makan lagi lah. Biji ketiga, boleh makan lagi tak? Sebab apa? Satu dah kenyang. Yang kedua, kita tahu rasa dia sama dah. Tapi syurga tak. Aku nak makan kali ke-10, kali ke-100. Sebab 100 kali 100 lah perbezaan rasanya. Ustaz, habis tak terkeluar ke? Tak ada kencing, tak ada berak. Bahkan semua yang kita makan keluar melalui bulu rama sebagai wangian kasturi. Lagi banyak makan, lagi keluar peluh, lagi wangi badan. Kita lagi banyak makan buah kat dunia, lagi berpeluh. Dan bila berpeluh, subhanallah. Tengok kalau manusia tadabbur Al-Quran kan. Dia tamak yang ni ke tamak yang ni? Kan? Tapi baca tak faham. Duk berebut juga yang ni. Tanam pokok macam-macam depan rumah. Walaupun tak ada buah. Habis masa, Quran tak sempat baca. Betul tak? Lagi teruk dia simpan pokok plastik. Up. Nak pergi beli, habis duit, nak jaga, lepas tu berdebu, nak sapu kan. Tak sempat baca Quran dah gitu. Ya Allah sediakan, tak payah beli, tak payah tanam. Terlintas je, datang, dah rasa berbeza. Lepas itulah, benda-benda macam ni, bila Nabi cerita pada sahabat, sahabat nampak betul-betul kat depan. Bila Nabi tawarkan nak mati syahid, berebut nak pergi. Seorang pun tak terfikir nak hidup lama kat dunia. Sebab, yang ni lagi lama dan lagi nikmat. Boleh faham? Okey, cuba buka surah ni. Surah Fatir, ayat 27. Surah Fatir ayat 27. Apa dia ayat tu? Apa permulaannya? Alam tara. Alam tara. Anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun wa gharabi apa dah? Mukhtalifun alwanuha wa gharabi usud. Okey, cuba tengok. Bila Allah mula ayat dengan alam tara, apa makna? Alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ahzabil fil. Alam tara, tidakkah kamu berfikir? Berfikir mana Allah nak kita berfikir. Sebab bila kita berfikir, kita kena Allah, itulah nikmat paling besar. Tidakkah kamu berfikir annallah, sesungguhnya Allah anzala, menurunkan minas sama, daripada langit, daripada awan, ma'an, air hujan ni, yang sama rasa kan, warna pun sama. Lalu fa akhrajna bihi, lalu kami keluarkan dengan air itu samarat, buah-buahan yang mukhtalifan, Allah nak begitu, air satu warna, tapi bila keluar buah-buahan kan, subhanallah. Kita ambil satu contoh je, durian. Kalau kita makan udang merah, pernah makan udang merah? Oh, pernah. Lepas tu, kita makan musangking.
Beza tak warna dia? Beza tak rasa dia? Kan? Yang paling syak apa dia? Sanggingan. Tapi masa itu kita fikir tak? Daripada air yang sama, tapi bila keluar, isi dia warna ni lain. Warna ni lain. Bentuk pun lain. Rasa pun kita fikir tak masa tu? Tanah sama, air sama, bila keluar, bentuk buah pun lain, isi buah pun lain, warna pun lain. Mustangking warna lain. Betul kan? Udang merah, warna lain. Bentuk pun lain. Rasa, ya Allah, daripada air yang sama, tanah yang sama. Ni, mukhtalifan, berbeza warnanya. Fikir tak? Fikir tak? Sebab tu kita ibadat tak khusyuk. Sebab kita hanya dapat nikmat jasmaniah. Fizikal je. Makan sedap. Tapi bila beribadat tak khusyuk. Sebab ciptaan Allah tak menjadikan kita merasai kehebatan dan kebesaran Allah. Lepas tu, apa lagi? Wa minal jibal, dan daripada gunung. Gunung ganang. Judud. Apa mana judud? Berjalur-jalur. Ada gunung berjalur-jalur. Warna dia bidun, putih. Dan ada warna humrun, merah. Mukhtalifun alwanuha. Juga berbeza warnanya. Ada tak gunung yang ada jalur dan warna dia macam-macam. Merah, kuning, hitam. Ni. Wa gharabi busud, hitam pekat. Ada tak? Di mana tu? China. Kenapa Allah buat tu? Supaya apa? Alam tara. Bila pergi berfikirlah tentang kehebatan. Kita kalau nak cat gunung tu dengan 10 cat. Dan cat tu melekat warna-warni. Berapa lama masa kita perlukan? Tak mampu kan? Tapi kita tengok gunung tu, ya Allah, hebatnya. Sangat-sangat hebat ciptaan Allah. Dan bila hebat ciptaan Allah, menunjukkan apa? Penciptanya lagi. Jadi sebab tu, kita kagum kepada apa? Kepada ciptaan Allah yang hebat ataupun kepada pencipta yang maha hebat? Tapi akhirnya bila kita melancong tengok tempat tu, kita kagum dengan ciptaan, bukan pencipta. Betul kan? Tapi mulut kita cakap apa? Nak pergi apa ni? Tengok kebesaran Allah. Tapi lepas balik, ada tak rasa tak kebesaran Allah? Solat semakin khusyuk tak? Daripada 3 kul, tukar surah Baqarah, surah Ali Imran. Belum ada kan? Sebab kita kagum dengan ciptaan, bukan pencipta. Allah suruh tengok ciptaan dia supaya apa? Kalau ciptaan aku hebat, aku sebagai pencipta lagi hebat. Okey. Tengok ayat siapa tu? Cuba tengok. 28. Saya tak boleh. Cuba baca. Wa minan nasi, dan ada pula manusia-manusia, dan wadawab, dan binatang-binatang secara umum yang melata, wal an'am, dan binatang ternak. Juga berbeza warnanya. Lembu pun ada berbeza warna, betul tak? Ikan berbeza warna, ayam berbeza warna. Berbeza warna, berbeza rasa. Okey? Subhanallah. Ini poin yang Allah nak bagi tahu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul takut pada Allah ialah orang yang berilmu. Ilmu apa tu? Ilmu apa tu? Ilmu apa? Tak, ilmu ni. Kan itu ayat 28. Ayat 27, sebelum tu Allah kata apa? Kamu tak perhatikan kehebatan Allah. Turun air yang sama, tanah yang sama, bila keluar buah, berbeza rasa, warna, bentuk dan rasa. Bila kamu ada ilmu tu, kamu takut pada Allah. Binatang, tumbuh-tumbuhan kan, binatang, haiwan, macam-macam bentuk. Ada berjuta bentuk binatang. Kita tengok ikan kan, kalau siapa yang suka apa? Menyelam kan? Menyelam tu sampai sejam. Tapi salat 5 minit je. Tengok ciptaan Allah kan? Jadi bila kita perhati ciptaan Allah, kita akan berilmu,
Dan dengan ilmu itulah menjadikan kita khusyuk dan takut pada Allah. Sebab tu saya tak faham. Ada setengah orang, dia kata nak kenal Allah, kena belajar sifat 20. Saya tak faham. Saya tak kata salah. Tapi saya tak faham. Sebab Allah kata, orang yang betul-betul takut pada Allah, orang yang berilmu. Ilmu apa? Tengok ayat sebelum dia. Ilmu apa? Perhati ciptaan Allah. Allah sengaja ciptakan, ciptaannya berbeza, berbagai-bagai. Supaya kita berfikir dan kita kenal Allah. Kan? Okey. Kita habiskan ayat kita. Sebab itulah ramai orang kita belajar tauhid, belajar akidah di masjid, di sekolah. Tapi bila solat, taklah khusyuk sangat. Taklah baca surah panjang. Betul tak? Dia tanda orang kenal Allah. Dia lagi kenal Allah. Lagi dia nak lama solat dan berdiri di hadapan Allah. Itu tanda dia. Tapi kalau solat, baca surah pendek, nak cepat sudah. Sebenarnya dia belum kenal dan belum cinta. Kita kalau dah kenal dan cinta kekasih, nak bercakap lama ke nak bercakap sekejap? Ha? Siapa ada pengalaman? Ada pengalaman? Oh, dah ada. Okey, lepas tu wa'atu. Dan atu. Berilah haknya. Haknya yauma. Hari hasad. Apa dia hasad? Hari menuainya ataupun memetiknya. Apa maksud ni? Allah jadikan tumbuhan, buah-buahan yang berbagai-bagai. Tujuan paling besar apa tadi? Supaya kita berfikir dan kenal Allah. Yang pertama. Yang kedua, supaya kita makan. Dan yang ketiga, supaya kita bagi hak orang lain daripada tanaman kita, iaitu zakat. Allah nak test. Kamu dah kenal aku kan? Kamu dah rasa nikmat aku. Sekarang aku nak uji. Bagi sikit pada orang miskin. Ramai tak yang tak bagi zakat? Kan? Sebab apa? Sebab dia tak rasa itu daripada Allah. Anugerah Allah. Jadi akhirnya dia jadi kedekut. Di sini juga ulama mengatakan zakat tanaman bila kena keluar? Zakat tanaman. Selepas menuai. Walaupun tak cukup setahun. Ada dalil. Sebenarnya inilah dalilnya. Ni. Berilah haknya zakat hari menuai. Ini zakat tanaman. Wajib keluarkan zakat bila tuai. Walaupun baru 3 bulan. Kenapa kena bagi zakat masa itu? Sebab zakat ni biasa untuk orang fakir miskin kan. Bila orang fakir miskin teringin nak makan buah tu. Masa masak dan masa petik. Masa tu kamu tak bagi, menyebabkan dia terguris. Itu bagi hak dia. Dan daripada zakat tanaman lah ada ulama' dia mengatakan wajib keluar zakat pendapatan. Bila? Bila dapat je, bagi. Apa dalil? Dalilnya zakat tanaman. Bila hasil je, bagi. Dua lah, nak bagi duit pun boleh-boleh, nak bagi buah pun boleh. Ya, kadang-kadang orang miskin, dia teringin nak makan buah. Tapi perut dia lapar, bagi nasi dulu. Bagi buah 3 kilo pun dia tak mengenyangkan dia kan. Okey, satu lagi larangan Allah. Setelah Allah perintah makan, yang kedua perintah mengeluarkan zakat, satu lagi. Wala tusrifu. Dan janganlah kamu melampau. Subhanallah. Agama ni perintah pun ada had, larangan pun ada had. Jangan melampau. Melampau apa ni? Sekarang sebelum ni ada berapa perintah? Satu, makan. Yang kedua, makna bila selepas tu Allah perintah jangan melampau. Satu, bila makan jangan melampau. Satu baku duri ada makan. Jangan melampau. Sampai panas pensan kan?
Dan kalau bagi zakat pun, jangan melampau. Jangan bagi semua sangat sebab pemurah. Sampai keluarga dia pun tak boleh makan. Jangan melampau. Okey. Jadi agama itu adalah seimbang. Seimbang. Okey, ada soalan ke? Ada lagi ke? Oh, ada lagi. Saya tak tengok bawah ni, saya tengok jam. Innahu, sesungguhnya, la yuhibbu, dia tidak suka. Allah begitu sebab. Tengok antara hikmah Al-Quran ialah bila Allah larang, Allah begitu sebab. Kenapa tak boleh? Kalau Allah suruh pun, Allah begitu sebab. Kenapa kena buat? Supaya apa? Sebab psikologi manusia. Bila manusia, perintah Allah ni berat bagi nafsu kan? Bila berat, Allah bagi satu sebab menjadikan hukum tu jadi ringan. Iaitu bila kita tahu sebab. Kan? Sebab tu, kalau kita nak suruh anak-anak kita, nak suruh apa-apa kena begitu sebab. Jangan panjat tangga kan? Begitulah sebab. Jangan balik lewat, kena begitu sebab. Solat, kenapa sebab? Ramai kita suruh anak kita solat, tapi bila anak tanya, mak kenapa kena solat? Solat sudahlah, jangan banyak soal. Jadi akhirnya anak kita tak puas hati kan? Apa aku dapat solat? Begitu hikmahnya. Jadi di sini Allah kata jangan melampau. Kenapa? Sebab Allah tak suka orang yang kita buat kerja semua nak cinta Allah. Tiba-tiba Allah kata kalau buat ni aku tak cinta. Jangan buatlah. Faham tak? Dan siapa yang bila Allah tak cinta, di akhirat besok ke mana dia? Itu kita boleh faham. Yang Allah suka saja masuk syurga, yang Allah tak suka ke neraka. Jadi bukan setakat Allah tak suka, tapi hasilnya dia akan menjadi ahli neraka. Itu dalam bab wuduk pun Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata siapa yang Nabi tunjuk contoh berwuduk 3 kali. Basuh muka 3 kali, basuh tangan hingga siku 3 kali, sapu kepala sekali. Kemudian lepas tu Nabi buat kesimpulan, siapa yang buat lebih daripada ini, dia telah ta'adda, melampau. Dia telah zalim dan dia telah jahat. Tengok 3 sifat. Melampau, zalim, jahat. Apa dia? Basuh muka 4 kali. Kecil je. Kenapa? Sebab dia buat lebih daripada yang Allah perintah. Yang kedua, membazir. Yang ketiga, berapa ramai orang tak cukup air, dia senang-senang membazir. Kan? Berwuduk 1 baldi. Mandi 1 tong. Okey, musrifin orang-orang yang melampau. Ada satu ayat, saya lupa ayat tu. Allah kata, Al-musrifin ashabun nar. Orang yang melampau adalah penghuni neraka. Surah Al-An'am ke? Okey. Cuba tengok muka surah Ghafir ayat 43. Surah Ghafir ayat 43. Ada tak? Al-musrifin hum ashabun nar. Hujung ayat tu. Ada. Betul kan? Orang-orang yang melampau ni adalah penghuni neraka. Khususnya melampau dari segi akidah. Okey, kita ambil sikit buku hadis Syarah Riyadhus Salihin. Kita baca sikit kita masuk tajuk baru.
Tajuk apa ni? Sabar. Dia tengok susunan dia. Pertama sekali tajuk apa? Ikhlas. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, sabar. Makna apa tu? Kalau kamu niat betul ikhlas, kamu tak mungkin sabar. Kalau kamu tak bertaubat daripada dosa, kamu tak mungkin sabar. Jadi proses nak sabar, kena ikhlaskan hati dan kena bertaubat daripada dosa. Barulah kita ada kekuatan untuk sabar. Okey. Tukang baca tak baca gini? Tak datang gini. Siapa nak baca? Siapa nak pahala baca? Pahala pun tak nak, baca pun tak nak. Okey. Qala al-musannif rahimahullah. Babus sabri. Bab sabar. Kemudian dia bagi ayat Quran kan? Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Betul. Kemudian dia bagi ayat yang kedua wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Betul. Nanti kita akan huraikan ayat ni satu persatu lepas ni. Kemudian ayat ketiga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Betul kan? Kemudian wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Sampai ayat last sekali. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina was sabirin. Betul? Betul kan? Okey. Lepas tu dia cerita apa? Hadis pertama ke? Mana hadis pertama lah. Okey. Sebelum kita masuk hadis pertama, saya nak baca apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Utsaimin dalam kitab dia yang mensyarahkan kitab Riyadhus Salihin. Pertama, dia beritahu pengertian sabar. Apa makna sabar? Ramai orang tak tahu sabar sebab tu dia tak boleh sabar. Apa definisi sabar? Lain. Redha lain. Sabar lain. Dua benda yang berbeza. Apa dia? Kuat sikit. Tahan. Dengar, sabar dalam bahasa, dari segi bahasa ialah habsun nafsi ala umurin salasah. Sabar tahan jiwa kita daripada tiga perkara. Tahan diri kita daripada tiga perkara. Kalau kita boleh tahan tiga perkara, sabarlah. Pertama, sabar, tahan diri untuk mentaati Allah. Tahan diri untuk mentaati Allah. Nak solat, kan? Sabar. Nak solat awal waktu, ada cabaran tak? Kita kena sabar. Macam mana cara nak sabar untuk solat awal waktu? Lawan nafsu. Lawan nafsu, aku kena solat awal waktu sebab kelebihannya banyak. Sebab Allah suka, dan bila aku lewat, Allah tak suka. Lawan nafsu, bangun, ambil wuduk, pergi. Sabar. Sebab biasa orang Melayu kalau sebut sabar, dia satu je. Iaitu, bila ada musibah. Bila nak solat, dia kata tak ada kaitan dengan sabar. Okey. Apa lagi? Kita nak puasa kan? Kita nak puasa. Lawan nafsu. Puasa memang nafsu tak suka. Maka kita kena sabar lawan nafsu yang tak nak puasa tu. Tengok je makan nak berbuka ke tak ni? Orang bagi free ni. Kan? Sabar. Jadi sabar pertama, sabar untuk mentaati Allah. Sabar yang kedua, sabar meninggal perkara haram. Contoh, cakap bohong. Orang tanya,
Kenapa tak datang kelas? Kalau aku cakap betul kan, nampak sangat aku tak minat kelas. Dia berfikir nak cakap, bohong. Maka ketika itu, perlu sabar. Apa dah? Sabar, lawan nafsu. Jangan cakap bohong. Aku mesti cakap benar. Sebenarnya saya kurang minat kelas, Ustaz. Dia tak berdosa. Sebab apa dia tak berdosa? Sebab dia sabar meninggal benda yang haram, iaitu berbohong. Dan Ustaz pun tak kecil hati pun. Betul tak? Benda simple je. Kita dah belajar kisah Ka'ab bin Malik. Apa sebab Ka'ab bin Malik mendapat kemuliaan sampai Allah turun ayat terima taubatnya? Apa puncanya? Cakap benar. Macam mana dia boleh cakap benar? Sebab dia sabar meninggalkan berbohong. Kan dia kata, aku dah reka-reka ayat nak berbohong depan Nabi kan. Tapi bila depan Nabi, dia sabar, tak jadi dia cakap bohong. Benda simple je. Kadang-kadang kita nak mengompatkan. Macam mana cara nak elak mengompat? Sabar. Sama orang tak perasan. Senjata nak mengelak mengompat ialah sabar. Bila nak bercakap je, ni mengompat ke tak? Dosa ke pahala? Allah suka. Tak boleh. Sabar. Pernah tak masa nak mengumpat tu kita sempat berfikir? Ke berfikir setelah tamat mengumpat? Kita dah habis mengumpat, jadi kita sabarlah insya-Allah. Nampak tak? Sebab tu ramai yang buat maksiat punca tak sabar je. Dan punca tak sabar sebab tidak ada ilmu. Dosa mengumpat, menyusahkan orang, tak ada dalam kepala. Yang ada ialah kepuasan. Okey. Dosa sabar meninggalkan benda haram seperti membazir. Bila kita nak beli sesuatu yang tak perlu pun, tapi nafsu teringin. Pergi nak beli satu benda, tengok-tengok ada jual yang barang lain. Ada sale pula kan. Macam mana nak mengelakkan? Siapa ada pengalaman? Biasa kita nak beli dua barang, jadi berapa barang? Satu troli kan? Apa punca? Sebab tak sabar. Kenapa tak sabar? Sebab kita tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, kita tak sempat berfikir. Terlintas je beli. Pernah tak kita bajet asalnya satu troli, tapi akhirnya keluar satu raga je? Itu tanda-tanda nak kiamat. Okey. Sabar ketiga. Sabar ketiga ialah bila ditimpa musibah. Yang ni orang Melayu, kalau sabar je dekat dengan musibah. Sedangkan sabar nak melaksanakan perintah Allah. Bila dia tak buat perintah Allah, musibah paling besar. Musibah paling besar apa dia? Tak buat perintah Allah. Sebab apa? Tak sabar. Okey? Dia antara tiga sabar. Yang mana paling susah? Satu, sabar nak taat perintah Allah. Yang kedua, sabar nak meninggal larangan Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Yang mana paling... Semua sabar susah. Sabar satu benda yang paling sukar. Apa yang paling sukar? Apa dia? Mentaati Allah. Kenapa? Nak meninggal larangan pun kena lawan nafsu juga. Dia secara umum yang paling susah ialah sabar mentaati perintah Allah. Kenapa? Sebab dia kena buat dua perkara. Bila nak buat perintah Allah, bila kita nak sabar kena dua perkara. Satu, contohlah nak solat awal waktu kan. Satu, lawan nafsu yang tak nak buat. Lawan nafsu. Yang kedua, kena ada tindakan. Bangun, buat. Betul tak? Contohlah kita nak pergi masjid. Solat jemaah. Pertama, lawan nafsu tak nak pergi. Yang kedua, jangan lawan je. Tapi tak bergerak. Lawan je. Lawan, lepas tu bangun, ambil wuduk, berjalan. Tapi kalau nak tinggal larangan Allah, dia hanya satu step je. Contohlah, nak berhenti mengumpat. Apa perlu kita lakukan?
Ha? Tutup mulut. Tak payah bergerak kan? Mulut tak bangun. Kenapa bangun? Nak berhenti mengumpat. Tak ada. Ha? Nak cakap bohong, lawan nafsu je. Tak payah bangun, tak payah ambil wuduk. Dan secara logiknya, sabar yang paling, semua sabar susah. Tapi dalam tiga-tiga yang paling senang. Sabar apa? Sabar bila menghadapi musibah. Kenapa? Sebab bila ada musibah, kita tak ada pilihan. Betul tak? Sabar nak laksana perintah Allah, ada pilihan tak? Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Betul kan? Itu lagi mencabar. Sabar meninggal larangan. Ada pilihan. Nak tinggal boleh, tak nak tinggal pun boleh. Tapi sabar bila ada musibah, ada pilihan. Sebab tu ayat dia kata apa? Bila kita nasihat, sabarlah. Ini ada. Yalah, nak buat macam mana? Memang kena sabarlah. Ayat tu sabar ke tak? Tadi dia tambah lagi. Mata memandang dengan bahu yang memikul lagi berat. Itu tanda-tanda tak sabar. Okey. Sabar pula ada 4 tahap. Sabar ada 4 tahap. Tadi jenis sabar kan? 1, marah. Marah. Bila ada musibah, dia marah. Ini dia akan dapat musibah yang kedua. Contohlah, dia ditimpa musibah sakit. 1 musibah ialah sakit. Yang kedua, musibah yang lebih besar daripada sakit ialah marah, iaitu tak setuju dengan takdir Allah. Faham tak? Doktor kata kamu ada penyakit, musibah fizikal. Maka dia pun mengamuk, dia tak percaya, dia kata, kenapa Tuhan engkau bagi? Itu musibah lebih besar daripada musibah sakit. Itu ada satu doa Nabi ajar kita, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wahai Tuhan, jangan kau jadikan musibah kami dalam bab agama. Kalau engkau nak bagi musibah dalam bab dunia, kami boleh tahan. Hilang anak, rumah terbakar, duit hilang, kami boleh sabar. Tapi kalau bagi musibah dalam bab agama, satu musibah besar. Apa dia? Kufur, syirik, riak, dengki. Itu musibah dalam bab agama. Kan? Bila dengki apa kesannya? Kalau kita dengki pada orang. Semua amalan kita terhapus. Sebab tu tahap sabar yang paling teruk pada marah. Bila ada musibah, dia marah. Dan marah ni boleh berlaku dalam 3 keadaan. Pertama, hati. Marah dengan hati. Yang kedua, marah dengan lidah. Yang ketiga, marah dengan anggota badan. Okey, marah dengan hati macam ni. Bila Allah bagi musibah pada dia, hati dia mengamuk. Dalam hati. Kenapa Allah bagi musibah pada aku? Aku dah lah miskin. Gaji pun tak besar. Lepas tu penyakit ni kos dia besar. Dalam hati dia. Itu marah dalam bentuk hati. Marah dalam bentuk lidah apa dah? Celakalah penyakit ni. Celakalah hujan ni. Itu marah dengan lidah. Marah dalam bentuk anggota badan. Dia koyak baju, dia tampar muka, dia atuk kepala ke dinding, dia baling benda. 3 bentuk ni menyebabkan dia dapat musibah lebih besar daripada musibah yang dia terima. Iaitu musibah tidak redha dengan takdir Allah. Okey. Boleh? Benda ni teori lah. Tapi kalau betul-betul berlaku, belum tentu kita mampu bersabar. Okey, yang rendah sikit, sabar. Yang tinggi sikit, tadi marah kan? Tinggi sikit, sabar. Apa sabar? Tahan marah. Mulut tak mengomen. Diam je. Tapi hati tu tak suka pada musibah tu. Resah. Tapi mulut tak cakap apa. Anggota badan tak buat apa. Mana dia sabarlah. Tapi sabar yang paling rendah. Yang marah tadi dah terkeluar daripada sabarlah. Okey? Sabar yang tinggi sikit. Bila ditimpa musibah, dia sabar, mulut tak mengata, anggota badan pun tak pukul-pukul apa,
dan hati dia pun redha dengan musibah tu. Okey. Tak ada masalah lah. Dan sabar yang paling tinggi, bila ditimpa musibah, dia tak mengomel apa-apa, anggota badan pun jaga, hati bukan setakat dia redha, tapi dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, syukurlah disebabkan musibah ini, kerana dengan musibah ini dosa aku terampun dan aku dapat pahala sabar yang tidak ada batas. Jadi dia bersyukur. Alhamdulillah. Nabi ajar kita bila ditimpa musibah baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Oh, nikmat, nikmat. Sebab tu Nabi kata, siapa yang diuji oleh Allah, kemudian dia redha, dia akan dapat apa? Redha Allah. Dan siapa yang diuji oleh Allah, kemudian dia marah, dia dapat apa? Itu musibah paling besar tu. Rumah terbakar, musibah. Dia mengamuk pula. Lagi besar musibah daripada rumah terbakar, iaitu kemurkaan Allah. Tengok semua tu kita tak boleh hadapi kecuali dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak sabar? Okey. Kita nak cepat jalan jam. Kita nak sabar yang mana ni? Ataupun kita tunggu orang pukul 8 kan? 8:30 tak datang lagi. Macam mana kita nak jadi orang yang sabar? Apa dia? Kalau kita kata, apalah ni? Membuang masa aku je. Kita tahap yang mana tu? Yang paling rendah sekali. Kalau tinggi sikit, mulut diam tapi hati ni, sabar je kan. Sabar je kan. Dalam hati ni kali ketiga dia ni, aku kena ni. Kalau tinggi sikit, tak, itu tinggi sangat tu. Redha. Orang tak datang setengah jam, dia redha. Dia zikir, subhanallah, subhanallah kan. Paling tinggi, alhamdulillah dia lewat sampai aku boleh murajaah Quran. Aku boleh berhafal hadis setengah jam. Bahagia tak hidup? Jangan pula bila kita begitu, awak lewat tadi, sebab awak lewat, saya dapat hafal 2 doa. Dia pun kata, lain kali saya akan lewat lagi kan. Bolehkah? Sebab tu Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Aku kagum dengan orang beriman. Semua urusan orang beriman, baik-baik. Tak ada yang sedih, tak ada duka cita, tak ada mengamuk, tak ada marah. Kalau dia orang beriman. Semuanya okey. Okey, itu sebagai mukadimah. Nanti kita baca hadis, akan datang insyaAllah. Ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufran.